Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ini saya ingin membentangkan hasil kerja kami, iaitu peranan individu Muslim dalam mewujudkan masyarakat yang beradab. Okay, saya Muhammad Syafiq bin Muhammad Syarul, nombor pelajar 2020839192. Dan ahli kumpulan saya iaitu Daing Asmizan bin Syamsuddin 2020887526 dan Abdullah Muhammad Al-Wahiduddin bin Muhammad Adanang 2020858388. Okey, kita sambung dengan pendahuluan. Istilah adab dalam kefahaman umum cenderung ditakrif sebagai perilaku baik, termasuk kesopanan dan kesusilaan yang menjadi amalan sehari-hari yang perlu diikuti umat Islam. Bagaimanapun, makna sebenarnya sangat besar kerana ketinggian adab ialah cerminan peribadi individu dengan Islam menekankan pendidikan yang sempurna. Islam amat menekankan pendidikan adab di kalangan umat manusia kerana dengan adab, seseorang mukmin akan menjadi manusia yang tinggi akhlak dan keperbadian diri. Islam menetapkan pelbagai adab seperti adab berguru, adab menjaga orang sakit, adab menziarah jenazah dan adab-adab dalam pergaulan seharian. Dengan setiap perbuatan yang berlandaskan adab dan akhlak yang baik, maka seseorang itu dapat meraih kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, keperluan orang Islam beradab dengan orang bukan Islam. Setiap manusia yang ada di atas muka bumi Allah ini tidak boleh terpisah dengan manusia lain. Tidak dapat, tidak kita mesti akan menjalani kehidupan seharian ataupun meminta pertolongan kepada manusia yang untuk kita meneruskan kehidupan seharian kerana kita tidak mampu menjalankan atau melakukan sesuatu perkara itu berkeseorangan, melainkan kita meminta pertolongan atau bantuan daripada manusia di sekeliling kita. Bukan sahaja dari segi meminta bantuan maupun pertolongan, dari segi pergaulan juga kita memerlukan manusia lain untuk memahami isi hati kita, mendengar segala masalah yang ada serta menjadi pendorong untuk kita lebih melonjak ke hadapan dalam menerusi liku-liku kehidupan. Oleh hal yang demikian, kita sebagai manusia perlu menjalinkan hubungan baik serta kerjasama yang cukup erat dengan orang lain untuk menjamin keharmonian hidup serta dapat mengeratkan lagi hubungan silaturahim sesama manusia. Bagi menjamin hubungan ini terjalin dan lebih bertambah mesra lagi, kita sebagai manusia hendaklah mengamalkan adab-adab mulia terhadap pergaulan antara sesama manusia itu sendiri. Tidak kira sama ada mereka ini berlainan kaum, agama maupun berbezanya di peringkat umur. Adab itu perlu diterapkan dalam setiap manusia ataupun dalam setiap individu Muslim khususnya. Adab merupakan satu kekuatan, satu keperluan ataupun satu kepentingan dalam setiap individu pada masa kini kerana ianya dapat melambangkan jati diri seseorang individu itu sama ada individu itu baik maupun sebaliknya. Okey, mendidik diri untuk beradab. Jika ada antara perlakuan tidak sopan berkait dengan diri, segeralah memohon maaf dan usah mengulangi perkara yang boleh menjatuhkan maruah serta imej. Kita bertanggungjawab untuk menjadi contoh individu yang beradab dan berakhlak mulia kepada kanak-kanak dan remaja, terutama anak sendiri. Mulakan dengan mengajar anak melalui contoh dan teladan. Selaku guru terbaik mereka, ibu bapa perlu menunjukkan kesabaran yang tinggi dan berhenti daripada membalas setiap perlakuan kurang sopan orang lain setiap hari. Tunjukkan kepada anak kita sebenarnya hero dan pemenang dalam perlawanan adab sopan dengan mereka yang biadab. Menunjukkan contoh teladan yang baik kepada semua umat Islam. Menunjukkan contoh teladan yang baik ialah satu peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Akhlak yang baik seseorang akan membuatkan seseorang itu beradab secara semula jadi. Rasulullah SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak, seperti sabda baginda bermaksud, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia. Hadis riwayat Al-Hakim. Selain Al-Quran dan Sunnah, umat Islam juga perlu mengkaji sejarah untuk mencari panduan hidup. Akhlak merupakan mekanisme yang menggerakkan umat Islam untuk menjadi umat bertamadun. Menurut Imam Al-Ghazali, akhlak ialah sifat yang tertanam dalam jiwa seseorang yang dengannya lahir perbuatan hasil daripada pancaran sanubari dalamnya. Hari ini kita dapat menyaksikan bahawa akhlak semakin dipinggirkan oleh sebahagian masyarakat dan sifat mahmudah seperti jujur, amanah dipinggirkan. Perkara ini membawa ke arah kejahatan seperti menipu, rasuah dan macam-macam lagi. Semakin berleluasa dan sukar untuk dibanteras. Media begitu kerap kali menayangkan berita keruntuhan akhlak daripada remaja hingga dewasa, tidak kira umur, agama dan bangsa. Inilah punca utama keluturan adab kesopanan dan tata susila apabila akhlak tidak disuntik dalam diri dan semakin jauh dengan kebaikan walaupun mempunyai kelulusan akademik yang tinggi.
Menjaga hubungan baik bersama keluarga, menjaga hubungan silaturahim antara ahli keluarga adalah sangat penting kerana ia menunjukkan sikap kita yang sebenar. Melalui hubungan dengan keluarga saja, orang luar atau masyarakat boleh hidu atau nilai kita orang yang bagaimana apabila menguruskan sesuatu. Jika keluarga sendiri pun susah kita nak jaga, tidak hairan kita suka menguruskan perkara yang penting. Antara faedah beradab ketika bergaul dengan keluarga ialah menguatkan kasih sayang, mudah menerima bantuan keluarga, disengani dan dihormati, sentiasa dihargai dan keluarga bahagia. Akibat tidak beradab bergaul dengan keluarga ialah hidup dalam kesusahan, tersisih dari keluarga, mendapat dosa, hidup tidak berkat dan meregangkan hubungan silaturahim. Akhir sekali, rumusan. Diyakini bahawa dalam dunia global yang sangat kompetitif ini, dengan menerapkan pendekatan Islam yang komprehensif dan berkesan, keinginan untuk memperkuat peradaban ummah dan mengembangkan modal insan kelas pertama dapat direalisasikan. Maafkan saya. Seperti yang dijanjikan Allah dalam firman-Nya, sekiranya orang-orang dari suatu negara adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa, kita akan mencurahkan rahmat dari langit dan bumi ke atas mereka. Surah Al-Alaf ayat 96. Pengamalan dan penghayatan nilai-nilai moral yang mulia dan kekuatan rohani di kalangan anak muda, terutamanya pelajar, perlu ditingkatkan dan memastikan keberkesanannya. Sekiranya kita ingin merealisasikan agenda nasional yang diberi perhatian kini, maka pendidikan bersifat sepadu yang bersaksikan tauhid dan berlandaskan falsafah seperti nilai Islam perlu dipertingkatkan. Pendidikan akhlak yang berteraskan konsep Islam yang syumuh amat perlu diketengahkan. Sekian saja daripada saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.